Okay, kita pergi kepada contoh yang pertama. So, kita pergi contoh yang pertama. Two identical pumps are connected to a pipe system as shown in figure Q4. The pumps are used to deliver water into the high-level reservoir. The head discharge characteristic of the pump is given by equation 1, where Q is the pump discharge in liter per second, and H is the head developed by the pump. So the pipe AB is 150 meter long with a diameter of 300 millimeters. The pipe BC is 250 meter long with a diameter 400 millimeters. The friction factor for both pipe is 0.03. The regulating valve V is used to regulate flow in pipe BC. The static lift again, which the pumps are working, are 40 meters and 70 meters. For a given of valve, the pump operates again a static lift of 70 meters and develop a discharge of 100 liter per second. So determine the discharge of the second pump and the loss of coefficient of the valve, neglect all minor losses and pipe loss from B to tank 2. So ini soalan yang diberi. Soalan ini diberi berserta dengan gambar rajah. So ini adalah gambar rajahnya. So jadi andai kata kita ada tangki satu disambungkan dengan pump, kemudian air akan dialirkan. Kita ada tangki 2 juga disambungkan dengan pump dan air akan bersatu di sini dan akhirnya air akan dipindahkan ke tangki 3. Okay, dan kedua-dua pump 1 dan 2 adalah daripada jenis yang sama dan head yang pengiraan dengan head pump ditunjukkan di dalam equation 1. Okay, yang ini. Okay. Cuma di dalam equation 1 ini kita perlu berhati-hati kerana nilai Q yang perlu kita masukkan di sini ialah di dalam liter per second. Ini kerana itu adalah syarat untuk equation tersebut. So equation ini bukanlah sesuatu yang awak kena hafal kerana selalunya equation ini akan diberi di dalam soalan. Kerana equation ini akan hanya mewakili akan mewakili pump yang tertentu sahaja. Ia bukanlah general equation yang awak kena ingat. Okay, so kemudian soalan menyuruh kita untuk determine the discharge of the second pump and the loss coefficient of the valve. So maksudnya kita perlu mengira apakah kadar alir yang dikeluarkan oleh pump nombor 2 di sini. Okay, dan apakah nilai K ataupun losses yang dihasilkan oleh valve. Okay, pertama kita faham bahawa air dialirkan daripada tangki 1 pergi ke tangki 2 di sini dan seterusnya akan bertemu pula dengan air daripada tangki 2 dan akhirnya akan dialirkan ke atas. So oleh itu kita kena faham bagaimana air mengalir. Oleh itu kita beranggapan bahawa air tidak mengalir daripada tangki 1 ke tangki 2, tetapi air akan mengalir daripada tangki 1 ke tangki 3 dan tangki 2 ke tangki 3. Oleh itu kita boleh buat Bernoulli equation. So yang ni saya silap sikit ni adalah tangki 3. Okay. So katakan kita buat Bernoulli equation daripada tangki 1 ke tangki 3. Awak pun boleh faham. So kita ada pressure kosong atmosferik. Had laju juga pada poin 1 adalah kosong. Maksudnya air bermula daripada kosong, kemudian baru ia bergerak dengan certain velocity. Dan level pada 1 kita anggap sama dengan kosong. Dan oleh kerana kita ada pump di sini, oleh itu kita kena tambahkan head of pump. So sama juga pada outlet, maksudnya nilai pada titik nombor 3. So kita ada pressure kosong di sini, velocity pun kosong tetapi ketinggian adalah 70. So itu yang kita tulis di sini. Dan kita jangan lupa kita ada losses untuk pipe yang ini. So kita ada losses untuk pipe yang ini. So kemudian kita ada losses untuk pipe yang ini.
Okay, so kemudian itu kita menulis, maknanya ini adalah major loss untuk pipe yang ini. Okay, silap. Okay, pipe yang warna, okay, katakan di sini had laju adalah VA dan di sini had laju adalah VB. So jadi ini adalah untuk major loss untuk pipe sehingga bertemu dengan pump nombor 2, dan ini adalah major loss daripada pump nombor 2 pergi ke tangki nombor 3, dan ini adalah minor loss yang berlaku pada valve. So kita ada valve di sini, oleh itu kita kena masukkan di dalam pengiraan Bernoulli equation kita. Okey. Dan setelah kita pun kita mengetahui bahawa kadar alir yang berlaku di dalam pump tersebut, okey, di dalam pump pada bahagian ini sahaja, okey, adalah 0.1 meter padu per second. So jadi daripada kadar alir ini, kita boleh dapati bahawa had laju yang lalu pada VA adalah sama dengan 1.41 meter per second. Okay. Di sini awak kena berhati-hati kerana apa? Nilai kadar alir ini, okay, ialah nilai kadar alir yang berlaku pada pipe yang ini sahaja. So awak kena imagine bahawa kita ada dua inlet, satu daripada tangki satu, satu daripada tangki 2. So tangki 1 ada certain kadar alir, tangki 2 pun ada certain kadar alir, so akan bertemu dan akhirnya akan bergerak dengan kadar alir yang lebih besar. So jadi daripada kadar alir yang berlaku pada pipe A ni, so kita boleh dapat had laju ni adalah 1.41 meter per second. Kita masukkan nilai yang kita tahu di dalam equation di atas. Kita tidak boleh menyelesaikannya kerana kita tidak tahu apakah had laju pada pipe B dan juga nilai K pada valve. Okay, kemudian apa yang boleh kita buat ialah kita boleh masukkan nilai daripada equation yang kita ada. So ini adalah equation untuk pump yang telah diberikan dalam soalan. Oleh itu kita masukkan HP sebagai HP1 dan kita masukkan Q adalah 100. Okay, di sini kita kena berhati-hati kerana apa? Di dalam soalan dinyatakan bahawa equation 1 nilai Q adalah di dalam liter per second. So jadi kita masukkan nilai 100 liter per second. Tetapi di dalam Bernoulli equation di sini kita kena masukkan nilai Q di dalam unit meter padu per second. Oleh itu 100 liter per saat akan menjadi 0.1 meter padu per saat. Jadi kalau kita masukkan, kita dapat head of pump 1 adalah 76 meter. Okey. Kemudian kita teruskan lagi dengan pengiraan untuk Bernoulli equation daripada tangki 2 ke tangki 3. Saya rasa yang ini pun awak dah faham. Pressure adalah kosong, had laju bermula dengan kosong dan kita anggap bahawa tangki 2 level dia adalah kosong. Ada head of pump untuk 2 dan kita ada pressure kosong pada outlet, velocity kosong pada outlet dan juga 40 meter untuk elevation tangki 3 daripada tangki 2. Dan kita masukkan major loss yang berlaku, tetapi kita hanya masukkan major loss untuk pengiraan pada pipe B sahaja. Oleh itu hanya nilai ini yang dimasukkan dan nilai valve yang ada di dalam aliran jaringan pipe tersebut. Kemudian kita boleh ringkaskan untuk menjadi equation ini. So kemudian apa yang kita buat ialah kita tahu bahawa kedua-dua pump tersebut adalah identical, adalah sama. Oleh itu kita boleh samakan ia dengan rumus yang kita buat sebelum ini. So jadi kita masukkan nilai HP sama dengan 76, sama juga dengan nilai rumus yang kita dapat sebelum ini, iaitu nilai ini. So yang ini adalah satu rumus yang kita dapat daripada HP1, dan kalau kita selesaikan
kita akan dapat nilai ini. Dan kita masukkan dengan nilai HP di sini, yang di atas ini, kita buat persamaan serentak. Akhirnya kita boleh dapat mengira nilai HP2 adalah sama dengan 44.48 meter. Dan kita masukkan, akhir sekali kita masukkan di dalam kita masukkan di dalam equation yang kita ada, dan kita masukkan Q ini adalah 100 liter per second. Oh tak, nilai Q ni kita tak kira, okey, kerana kita ingin mengira kadar alih, total kadar alih yang berlaku selepas pada pipe B. So kita masukkan nilai Q di sini, kita dapati bahawa nilai Q ada dua nilai kerana kita ada kuasa 2 di sini. Kita dapat 258.5 atau minus 58.5. So di sini andai kata kita ada negatif dan positif, andai kata kita ada nilai negatif dan positif, kita abaikan nilai negatif dan kita ambil nilai positif. Dan andai kata kita ada dua-dua nilai positif, selalunya kita akan ambil nilai yang lebih besar kerana dia adalah hasil gabungan kadar alih pada pipe outlet. Oleh itu soalan ini menghasilkan jawapan sekitar 258.5 liter atau 0.2585 meter padu per second. Ada soalan ke? Ya. Doktor, dalam persamaan pertama dan kedua tu ada valve punya losses kan? Kalau kita ambil satu je, tak masukkan satu lagi persamaan boleh dah. Kita valve tu kongsi kan, sharing kan? Equation tu, kita yang untuk yang tangki pertama ketiga kita ada masukkan valve punya losses. Tangki kedua ketiga pun kita masukkan valve punya losses. Kita tak boleh dah. Sebab dia dua-dua tu lalu satu pipe yang sama kan? Betul. Tak cuba awak buat. Rasanya boleh kot. Sebenarnya persamaan serentak, maksudnya kalau awak kita masukkan kita ada dua equation dan kita ada dua unknown kan. Saya rasa dia akan hilang tu nanti. Nilai K akan hilang sebenarnya. Okey. Okey. Tak cuba try buat lah, sebab yang ini saya buat, tapi saya buat nota ni, saya ambil yang line yang utama je. Boleh ke? Boleh ada. Okay. Kita cuba. Tak apalah, saya nanti lepas ni saya pun double confirm juga. Saya pun buat juga yang tengok balik solution ni. Okey, boleh Nanti saya cuba tengok balik, saya upload nota ni. Mungkin saya ada ubah suai sikit lah supaya awak lagi senang faham kot step dia. Okey. So ini adalah discharge yang kita dapat daripada keadaan ini. Kemudiannya seterusnya kita perlu untuk mengira nilai K. So daripadanya, nilai Q yang kita dapat akan mewakili nilai pipe pada outlet. Oleh itu, pipe pada outlet kita boleh kira kadar alih dia adalah A darab V. So kita tahu kadar alih adalah 0.25 meter padu per second. Dan A di sini adalah cross section pada pipe B, iaitu pada outlet. Dan kita boleh kira VB sama dengan 2.06 meter per second. Dan seterusnya untuk mendapatkan nilai K tersebut, kita masukkan nilai VB ke dalam equation yang kita ada dua equation. So kita masukkan di dalam equation kedua lah. So dalam keadaan HP2 pun kita tahu. So kita masukkan semua sekali, so kita boleh dapat nilai K adalah sekitar K sama dengan 1.93. Okey, boleh setakat ni? Okey, seterusnya kita tengok juga keadaan pump system yang maknanya yang menghubungkan antara satu tangki dengan satu tangki yang lain.
katakan kita ada satu sistem yang mudah, kita ada satu tangki di sini dan tangki ini kita gabungkan, kita sambungkan dengan pump untuk mengalirkan air kepada tangki yang lain. Okey, dalam keadaan sistem yang macam gini, awak tidak perlu risau tentang level air dan sebagainya kerana pump memang digunakan untuk memberi ekstra energi kepada air. Oleh itu, air tetap boleh dialirkan walaupun tangki 1 berada lebih rendah daripada tangki 2. Okay, selalunya kalau dalam keadaan ini pelajar akan terkeliru, pelajar kata okey, air tak mengalir, patutnya yang air yang tangki yang lebih tinggi mengalir ke tangki yang lebih rendah. Tapi awak jangan lupa, dia adalah berkaitan dengan pump. Maknanya pump yang memberi ekstra tenaga untuk air dialirkan. So jadi selalunya kalau melibatkan pump, selalunya ketinggian tu kita akan ambil kira, tetapi maksudnya dia ketinggian air itu tidak akan mempengaruhi. Dia kerana kita telah memberi ekstra energi daripada pump. Okay, dia beri awak nilai F sama dengan 0.05, panjang 1 km, diameter pipe 0.15 dan diberi pump power adalah 80 kW. So soalan dia, calculate the maximum flow rate in the pump. Jadi kita tahu bahawa power sama dengan rho GQH dan kita hanya ada satu pipe sahaja dan kita boleh membuat Bernoulli equation daripada tangki 1 kepada tangki 2 dalam bentuk ini. So saya rasa kat sini awak faham bahawa pressure adalah kosong, had laju bermula dengan kosong, ketinggian pun lebih kurang sama dan kita ada head of pump. So kemudian kita pada outlet kita ada pressure kosong, velocity pun akan berhenti menjadi kosong, maksudnya air bergerak. Sampai kat sini, sampai pada permukaan kita kata velocity air akan kembali kepada kosong. So ketinggian pun lebih kurang sama level untuk keadaan tersebut dan kita akan ada losses. So maknanya untuk dalam keadaan sekarang ni boleh untuk kita membuat anggapan bahawa head of pump sebenarnya adalah sama adalah sama dengan major loss yang berlaku. So kemudian kita di sini saya harap awak dapat idea bahawa dalam soalan tersebut kita tidak mempunyai nilai velocity untuk pipe, tetapi diberi kita kadar alir. Oleh itu di dalam pengiraan ini kita tukar, maknanya in term kita ada velocity di sini, kita akan substitutekan, kita akan tukar dengan kadar alir. Oleh itu velocity sama dengan 4Q per pi d square. So idea ini sebenarnya kita telah gunakan dalam pengiraan Hardy-Cross method sebelum ini, di mana kita akan lebih gunakan losses sama dengan K dan KQ kuasa 2. Okay, so yang ini saya harap awak dapat alert tentang perkara ini. So jadi kalau kita teruskan pengiraan, kita boleh dapat nilai rumus ini. Dan kalau kita masukkan nilai, kita boleh dapat head of pump sama dengan 54,390 Q square. So kemudian kita untuk mengira power, kita tahu rumus dia adalah rho GQ HP dan HP di sini berdasarkan equation ringkas yang kita ada di sini, HP adalah sama dengan total losses. Jadi kita boleh menulis, kita boleh gantikan HP ini dengan nilai 54,390 Q square dan kita mendapat nilai ini. Dan sekiranya nilai P sama dengan 80 kilowatt, oleh itu kita boleh mengira nilai Q menjadi 18.82 meter padu per second. Okay, yang ini nilai yang kita dapat sekiranya keadaan kita adalah satu tank yang mempunyai aras air yang sama. So sekiranya kita mempunyai tangki yang mempunyai berbeza aras, so kita ada aras di sini dan satu lagi tangki dengan aras yang lain. So kita buat pengiraan yang sama, tetapi kita masukkan nilai ketinggian untuk tangki kedua berdasarkan perbezaan antara dua tangki.
So andai kata perbezaan antara dua tangki kat sini adalah 10, oleh itu kita masukkanlah nilai 10 untuk Z2 dan kita boleh teruskan pengiraan seperti biasa.